Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pulau Dayang Bunting ialah sebuah pulau yang terletak di daerah Langkawi, Kedah dan merupakan pulau yang kedua terbesar selepas Pulau Langkawi. Di tengah Pulau Dayang Bunting pula terdapat tasik air tawar yang berkeluasan 3 padang bola sepak, terletak kira-kira 17.6 km atau kira-kira 15 minit perjalanan dengan bot dari Jeti Kuah. Ia terkenal kerana dikabarkan ada makhluk mistik yang menetap dan akan memakbulkan segala permintaan manusia, terutamanya pasangan yang menginginkan anak. Dalam perjalanan ke Tasik Dayang Bunting, kita akan melihat bentuk gunung yang menyerupai seorang perempuan sedang berbaring dengan bentuk kepala, dada dan perut yang sedang bunting. Sebuah jeti telah dibina di tepian Pulau Dayang Bunting untuk bot-bot pelancong singgah. Tangga-tangga dibina ke atas dan kemudian menurun ke bawah yang jaraknya 1 kilometer sahaja. Sebuah pelantar dibina di tepi tasik dan disediakan jaket keselamatan dan bot berdayung dengan kaki. Air tasiknya berwarna hijau jernih dan menimbulkan panorama yang menarik. Selain dianggap sebagai antara lokasi tarikan utama pelancongan di Langkawi, dipercayai pulau legenda tersebut banyak menyimpan rahsia serta mitos tersendiri yang sehingga kini masih tersimpan rapi. Oleh itu, bukan sahaja keindahan alam semula jadi dan ketenangan yang mampu ditawarkan pada setiap pengunjung, pelancong yang bertuah dapat merasai serta menyaksikan sendiri keajaiban tersembunyi di pulau ini. Legenda Pulau Dayang Bunting ini dikatakan bermula pada ratusan tahun dahulu. Mak Teja yang merupakan seorang jin telah jatuh hati kepada Mambang Sari, seorang jin yang sering turun bermain bersama-sama dayang-dayangnya di pasir Teluk Air Tahun. Mak Teja dan Mambang Sari akhirnya jatuh cinta apabila seorang lelaki tua bernama Tok Diang memberikan Mak Teja petua-petua yang membolehkan Mambang Sari jatuh cinta kepadanya. Setelah sekian lama berkongsi kasih, akhirnya Mambang Sari membunting anak Mak Teja dan dikabarkan Mambang Sari pulang ke sebuah tempat yang dipanggil Dayang Beranak untuk melahirkan anaknya. Namun malang tidak berbau apabila legenda mengatakan bahawa anak Mambang Sari meninggal dunia akibat penyakit misteri semasa berusia 7 hari. Akibat fikiran yang celaru, Mambang Sari yang sedang sedih meninggalkan mayat anaknya di tasik itu dan kembali tinggal di Kayangan, dan kini tasik itu dikenali sebagai Tasik Dayang Bunting. Tasik itu juga dikatakan mempunyai penunggunya kerana pada zaman Jepun menjajah tanah Melayu, ada seorang tentera Jepun pergi ke tasik itu dan mandi berbogel. Tidak semena-mena tentera itu disambar oleh buaya putih. Pulau Dayang Bunting dikatakan mempunyai 2 penunggu yang dikenali sebagai buaya putih. Antara versi mitos yang menceritakan tentang buaya tersebut adalah setelah anak yang dilahirkan oleh Mambang Sari telah meninggal dunia dan dikebumikan di pulau tersebut, Mambang Sari telah bertukar menjadi seekor buaya yang kemudian diikuti pula oleh suaminya. Buaya putih itu hanya naik ke permukaan darat apabila tiada manusia. Kedua-dua mereka bertanggungjawab menjaga tasik ini dari sebarang perkara tidak diingini. Terdapat satu lagi mitos tentang pulau misteri ini yang sehingga kini tidak diketahui sejauh mana kebenarannya. Pulau Dayang Bunting merupakan penempatan makhluk bunian yang dikatakan wujud di pulau terbabit dan berdasarkan maklumat sekurang-kurangnya 12 kampung yang dihuni golongan halus itu mengelilingi kawasan sekitar pulau itu, dengan pusat pemerintahannya dikatakan terletak di sebuah tempat istirahat di laluan dari jeti pulau itu menuju Tasik Dayang Bunting. Walaupun ramai menganggapnya sekadar mitos, apa yang pasti ada saksi mendakwa pernah berpeluang melihat sendiri kehadiran bunian berkenaan selain mendengar alunan bacaan Al-Quran dan laungan azan yang berkumandang pada waktu malam serta pagi. Eksekutif Operasi Lembaga Pembangunan Langkawi Lada Ekoturism Sdn Berhad pada tahun 2015, Muhammad Nafizal Abu Bakar mengakui melalui pengalaman sama sekaligus mengukuhkan lagi semua dakwaan yang pernah bermain dalam benak fikiran pelancong. Beliau yang mengetuai 18 pekerja lada yang berkampung di Pulau Dayang Bunting itu mendakwa pernah mendengar suara merdu alunan bacaan ayat suci Al-Quran pada tengah malam Jumaat ketika bermalam di Pulau Terbabit. Selain pernah didatangi seorang wanita berbaju putih yang berjalan menuju ke jeti dari jarak beberapa meter kira-kira jam 2.30 pagi sebelum makhluk itu berlalu pergi. Menurutnya, bukan beliau seorang sahaja yang pernah mengalami pengalaman sebegitu, malah kaki tangannya juga pernah ditampar dengan tidak semestinya
semena-mena pada waktu tengah hari ketika sedang bertugas di jeti. Apapun, Muhammad Nafizal berkata, pelancong tidak usah risau dengan kisah kehadiran makhluk itu kerana selagi tidak melakukan sebarang perkara yang tidak disenangi penduduk tempat di situ, golongan berkenaan tidak akan mengganggu. Sebagai peringatan, perlu berhati-hati ketika mandi atau berada di tasik itu. Ini kerana permukaan airnya tiada daya apungan seperti air lautan. Selain itu, bagi sesiapa yang tahu berenang atau tidak, risiko untuk tenggelam terus ke dasar tasik juga ada jika tidak memakai jaket keselamatan yang telah disediakan. Pernah juga dikabarkan pengalaman beberapa penyelam dari dalam dan luar negara yang pernah mencuba untuk menyelam hingga ke dasar tasik Dayang Bunting ini. Malangnya, menurut mereka, semakin menyelam ke dalam, semakin gelap dan keadaan agak menyeramkan. Kebanyakan mereka memberitahu agak sukar untuk sampai ke dalam tasik tersebut sehingga ada yang terpaksa berenang semula ke atas permukaan. Ada juga yang mengatakan ketika ingin naik ke aras permukaan, mereka rasa ketakutan seperti ada sesuatu sedang mengekori mereka dengan laju. Seperti laporan harian Metro, biarpun hampir dengan laut, air di tasik ini tidak masin dan menjadi tumpuan pelancong melakukan aktiviti air, tetapi pengunjung diberi peringatan agar menggunakan jaket keselamatan apabila berada dalam air kerana tasik ini mempunyai kedalaman 10 meter dan pernah ada kejadian lemas akibat tidak mengikut arahan yang ditetapkan. Kawasan itu adalah kawasan hutan yang mempunyai penduduk tetap. Oleh itu, pengunjung diharuskan untuk menjaga kebersihan, menjaga percakapan dan memastikan agar tidak membawa balik apa-apa sahaja yang ada di pulau dan tasik tersebut. Sekian.